Kejap masih tengah masuk. Farah Syakira ada? Tak ada? Dalila? Sunway? Patrick? Ada. Ada. Irene? Vaishnavi? Okay. Maria? Nurin Ifah? Saya doktor. Syahmi? Ada, cikgu. Razrin? Saya doktor. Danish? Saya doktor. Zuria? Saya. Ifah? Saya. Syukri? Ada. Ainul? Saya doktor. Rushida? Saya doktor. Ain Fatihah? Saya. Norul? Saya. Hazirah? Saya doktor. Syakirah? Saya. Haziq? Hafiz? Saya. Aiman Danish? Saya. Syamimah? Saya. Khairun Nazifa? Khairun? Saya doktor. Awak Nazifa ke Naziha? Nazifa. Kembar ke ni? Ya. Oh Saya ya. kembar. Ya. So Naziha ada? Ya saya. Twins. Okay. Yasmin? Saya. Aina Farhanah? Saya. Anik? Ada. Zuhair? Wen Katanjev? Yes. Ya doktor. Sorry saya sebut nama susah sikit. Mashni? Saya doktor. Nurin? Ada doktor. Okey, kita pergi atas lagi tadi. Farah Syakira? Farah Syakira Muhammad Hishamuddin? Tak ada Nur Dalila? Sunway? Irene? Maria? Okey, tak ada. Okey. Saya doktor. Awak siapa? Maria. Maria. Ni, kenapa? Saya ada doktor. Okey, Irene. Sunway Dalila Farah Syakira. Nama awak tak ada? Mungkin sebab tak masuk sistem lagi kot. Tak apalah. It's okay. Tak masuk sistem lagi ni. Minggu depan ada lah tu. Okey, jadi ini ialah kumpulan C. Sekejap ya, saya nak charge telefon saya. Okey, saya nak tanya ni program apa semua ni? Boleh letak kat chat tak? Program. Diploma Sains, Sains Komputer, Diploma Sains, Sains Komputer, Teknologi Makmal, Sains Komputer. Okey. Sains Komputer, Teknologi Makmal. Okey. So ada 3 lah. Diploma Sains, Sains Komputer, Teknologi Makmal, Sains Mat. Okey, good. Baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Atira Najwa binti Zakaria. Awak semua boleh panggil Puan Atira. Kalau tengok dekat My Guru tu nama saya masih lagi Cik. Sebab saya baru kahwin 2 bulan lepas. 31 bulan 10. Jadi sistem macam tak update lagi. Okay. Tak perlu panggil saya doktor. Okay. Sebab saya pun belum ada doktor lagi. Saya dulu alumni UPSI juga. Tapi taklah, terima kasih. Tapi taklah alumni diploma, alumni degree.
Master pun saya sambung kat sini. Jadi saya sedang dalam proses itulah. Sedikit berkenaan dengan saya. Saya dulu waktu degree saya ambil ISMP Bahasa Melayu. Bila ISMP ni orang akan fikir posting dekat sekolah. Dan memang saya dapat posting kat sekolah pun, tapi saya pergi sekejap je, saya lebih memilih UPSI lah. Jadi saya sekarang bertugas di Pusat Bahasa dan Pengajian Umum dekat Blok 5. Kalau dekat masjid tu, belakang tu sikit. Belakang kiri. Nanti kalau korang jogging-jogging korang nampak lah. Kenal tak kat mana Blok 5? Kenal. Tahu kan? Saya ujung sekali. Tingkat 3 ujung sekali. Kalau lalu-lalu jumpa, tegur lah Cakap, hai Puan Tira, saya student Puan. Dah. Sebab student saya ramai. Satu semester dalam 300. Sebab saya mengajar subjek universiti. Jadi kadang-kadang saya tak ingat student mana. Jadi kalau student kenal saya sangat hargai. Okay? Alright. Jadi boleh nak cerita? Okay. Saya dekat UPSI, degree. Lepas tu Alhamdulillah waktu tu sebelum konvo kita orang dah dipanggil untuk interview. Satu batch Bahasa Melayu dipanggil untuk interview. Sekarang ni pasarannya Bahasa Melayu diperlukan. Sebab ramai yang dah ada mungkin cikgu-cikgu yang dah nak pencen dan sebagainya. Jadi ramai yang diperlukan. Hatta dekat bandar-bandar pun cikgu yang bukan Bahasa Melayu yang kena ajar Bahasa Melayu. Jadi Bahasa Melayu sangat diperlukan lah kos Bahasa Melayu ni. Okay. Lepas tu habis bulan 6, bulan 8 kita orang dipanggil interview tanpa grade lagi waktu tu, cuma ada surat jaminan tamat belajar. Lepas tu dalam masa yang sama saya dapat tawaran master dekat sini. Jadi saya pergi sambung belajar dekat sini sebab saya tak tahu nak buat apa kat rumah. Waktu tu belum ada COVID, 2019. Lepas tu pergilah interview. Lepas tu bulan 12 dapat keputusan, bulan 11 konvo, kali terakhir konvo waktu tu. Konvo yang mak ayah boleh datang. Lepas tu bulan 12 dapatlah keputusan lulus. Okay, lulus. Kemudian tahun depan tu bulan 1 dapat penempatan. Dia step by step. Dia tak macam habis dia belajar terus pergi konvo, pergi posting, tak. Okay, siapa yang berminat untuk sambung degree dalam ISMP UPSI juga nanti. So saya cerita sikit lah. So bulan 1 tu dapat sambung belajar, dapat tempat saya dipostingkan di College Vocational Datuk Lela Maharaja, Rembau, Negeri Sembilan. Ada orang Rembau tak sini? Negeri Sembilan ke? Tak ada? Dalam ramai-ramai 32 ni tak ada orang? Okay. Tak ada Kalau ada angkat tangan. Lepas tu dah ada mak awak, kampung mak awak lah, dekat mana? Kuala Pilah. Kuala Pilah, dekat lah tu lebih kurang. Tak ada dekat sangat, dia ujung sana. Okay, lepas tu lepas saya dah posting, saya dah bersyukur dah sebab saya dapat pelajar besar. College Vocational kan pelajar 16 tahun, 17, diploma pun ada kat situ. Tapi diploma yang khusus lah. Kalau KV Datuk Lela ni, KV Pertanian. Jadi dekat sana ada diploma perikanan, pertanian, peladangan, lembu dan sebagainya. Seronok lah, seronok. Maksudnya diorang akademik ni macam biasa-biasa je. Tapi diorang lebih ke arah pertanian moden. Petani moden Lepas tu, tapi saya posting waktu tu bulan 6 sebab COVID baru ada dekat Malaysia kan. Satu kluster yang first dulu, kluster apa? Siapa ingat lagi? Korang ingat tak ni kluster apa yang pertama sekali muncul? Tabligh. Kluster tabligh. Waktu tu lah. Jadi saya duduk kat rumah, sempat puasa kat rumah, raya kat rumah. Saya sangat-sangat bersyukur. Hari-hari saya doa, ya Allah, minta dah tak payah posting lagi. Sebab saya dah lama dah tak puasa penuh dekat rumah. Sebab saya asrama terus masuk U. Jadi siapa yang dalam kelas ni yang asrama terus masuk diploma, korang lagi diploma, lepas tu nanti sambung degree, tak pernah duduk kat rumah lama kan. Jadi perasaan duduk kat rumah tu seronok. Jadi bila saya bulan 6 posting, bulan 9, 1 bulan 9 saya datang lapor diri kat sini. Jadi saya baru je lah dekat sini, okay. Dalam masa yang sama saya masih sambung belajar, okay. Itu je sedikit sebanyak tentang kisah saya. Lepas tu bulan 10, 31 bulan 10 saya kahwin.
Lepas ni berkeluarga. Macam itulah hidup jadi siapa yang rasa aku ni single forever alone, tak, belum sampai masanya lagi. Aku ni tak ada duit, tak, belum sampai masanya lagi. Sekarang masa awak ialah untuk belajar. Enjoy lah. Enjoy je kehidupan awak ni. Jangan risau apa yang berlaku pada masa akan datang. Sebab bila awak terlalu risau benda yang berlaku akan datang, awak terlupa untuk enjoy ataupun menikmati apa yang ada dekat sekeliling. Contohnya kawan-kawan, ataupun contohnya masa free awak tidur tak perlu fikir apa-apa. Mungkin ada setengah orang macam tu. Okay? Jadi enjoy je apa yang berlaku sekarang ni. Semua benda tu rezeki, kerja, kahwin, apa lagi, duit dan sebagainya semua dah ditetapkan. Tinggal lagi Tuhan tu nak bagi tepat pada waktunya. Tiba kan kuliah duha. Okey, saya nak berkenalan sikit lah dengan anda semua ni sebelum kita masuk kelas. Hari ni tak ada apa pun, nak cerita pasal perincian tugasan je. Saya nak tanya dalam kelas ni, kalian negeri mana ni? Pahang. Kedah. Selangor. Kedah. Perak, Selangor. Selangor, Selangor. Putrajaya. Johor. Semua dekat college Rumah. Kat rumah? Kat Kolej. Kolej. Okey, mostly lah kat college kan. Banjir tak? Tak. Tak. Manjai mata je doktor. Kenapa banjir mata ni? Homesick? Homesick kan? Tak. Saya dah nak balik. Tak. Bosan ke? Ni pelajar degree tak ada lagi ni. Kau tak boleh lagi Alah bosan. Tak ada aktiviti sangat lagi. kan? Sebab korang duduk kat college je. Ada tak sini orang mana? Pahang? Sarawak ni ada kat sini ke? Syukri dah ada kat sini? Dah puan, dah kat college. Oh ya, bila datang? 3 hari bulan lepas. 3 bulan. Okay. Wow. Okay. So kalau tak masuk kelas ke apa, senanglah saya pergi kat college awak kan. Nak. Okay. So sebelum ni susah tau sebab pelajar tak dijumpai. Okay, awak rasa saya orang mana? Perak. Orang Johor. Selangor. Asal. Sekarang memanglah saya jadi orang Perak sebab saya dah kerja kat sini kan. Kahwin pun dengan orang Perak tapi asal. Bukan, saya positif tak ada kena-mengena. Oh, tak ada jawapan yang betul lagi. Belakang. Kelantan. Terengganu. Yes, I know betul. Terengganu. Tak bunyi Terengganu ke? Bunyilah juga. Kadang-kadang terkeluar. Okay. Saya orang Dungun, Terengganu. Ada orang Terengganu tak kat sini? Tak ada geng. Patrick orang Malaysia. Yes, kita semua orang Malaysia. Okay, saja je lah nak tahu awak dari mana sebab tengok student saya dari satu Malaysia. Okay, ada tak sini yang pelajar yang bukan dari sekolah? Maksudnya dia sebelum ni dah pernah masuk mana-mana institusi, lepas tu baru ambil diploma ni pula. Dari poli ke, IPG ke, lepas tu ada macam rasa tak boleh carry ataupun ada masalah peribadi ke apa, kemudian baru masuk diploma ni. Tak ada Ada. Ada? Syukri? Awak dari mana? Saya mula tu dah masuk homesick. Homesick, okay. Sempat berapa lama? 1 semester je. 1 sem, okay, nice. Yang lain? Tak ada. So semua umur sama Sama. 18? Ada yang tak. 19. 19. 19, 18, 19, 20. 20 je paling tua 17? Serius Hazira? Oh 19, typo. Okay. Muda Puan marah dia. Puan dia saja gitu. saja kan.
Okay, semua muda lah ni, okay. Kanak-kanak lagi. Tak adalah, dah besar. Okay. Alright, dah sesi perkenalan. Saya nak suruh seorang-seorang perkenalkan diri tapi 33 orang je macam tak apalah, slow-slow lah kita kenal Okay, jadi hari ni saya nak cerita tentang perincian tugasan dan rubrik. Kalau anda tengok dekat My Guru, anda boleh dapati dekat learning materials. Kat sini ada saya letakkan perincian tugasan dan rubrik. Ni. Okay, untuk modul, untuk kursus Bahasa Melayu UBM 2112 ni, kita akan gunakan satu modul. Okay, modul ni norma bahasa. Nampak ke tak lah? Okay, buat-buat nampak je lah Okay, so norma bahasa ni harga dia tak tetap lagi sebab kalau dulu termasuk dengan postage, Sabah Sarawak semua sama. Yang ini awak ada dekat college jadi mungkin lagi murah lah. Cuma awak simpan siap-siap duit RM30. Nanti masuk PTPTN ke, dapat allowance ke, mak ayah bagi ke, simpan RM30 untuk bahasa Melayu. Itu saja yang kita guna. Yang lain bahan rujukan awak boleh cari dekat perpustakaan, internet dan sebagainya. Satu buku je beli Okey, jadi RM30 simpan siap-siap. Wajib beli semua orang sebab kita ada satu tugasan yang melibatkan latihan modul. Jadi semua orang kena buat latihan tu dengan cara tulis tangan. Sebab tak nak tiru ke pasing-pasing ke. Jadi tulis tangan masing-masing. Lepas tu koyakkan, hantar dekat saya. Bagi yang ada dekat college. Yang tak ada dekat college nanti, ambil gambar, hantar dekat saya juga. Semuanya di tapak My Guru. Okey, untuk tugasan UBM 2112 ni, ini kali pertama kita guna kod khusus ni. Kalau sebelum ni BMK 2012. Okey, awak E212, tugasannya ialah semua individu. Tak ada istilah sleeping partner, tak ada istilah tumpang menumpang, semuanya kerja masing-masing. Kerja masing-masing. Kita ada esei 20 markah, pembentangan 20 markah, latihan modul 30 markah dan pentaksiran akhir 30 markah. Exam lah pentaksiran akhir ni. Jadi total 100 markah. Okey. Untuk kerja khusus esei, esei, anda perlu menulis menggunakan tulisan Times New Roman 12. Dalam Words je lah ni. Dalam Words. Siapa tak ada laptop lagi boleh pinjam kawan ataupun boleh pergi ke perpustakaan Tuanku Bainun. Dekat tingkat bawah tu ada komputer banyak-banyak. Cakap je dekat kaunter, saya nak guna komputer untuk 2 jam. Nanti dia akan setting. Sebab tu macam baguslah awak ada dekat Tanjung Malim ni. Sebab dekat UPSI ni sebab banyak kemudahan. Nak pergi library pun senang. So ini Times New Roman 12, setting je nanti. Kemudian 2 baris, double spacing. Boleh tengok dekat sini, 2.0 double spacing. So sebelum hantar, pastikan mematuhi format sebab semuanya ada markah. Kemudian 3 ke 4 muka surat perlu buat esei 3 ke 4 muka surat. Perenggan berapa terpulang. Asalkan ada berapa isi nanti kita tengok. Okey, hantar dekat My Guru pada minggu ketiga draft. Maksud draft ni bukannya awak conteng-conteng tulis isi je, bukan. Awak perlu siap yang sebenar dah, cuma belum dikira macam belum final lah. Kalau ada lagi salah, saya boleh beri semula dekat awak. Kemudian awak betulkan. Itu namanya draft. Okey, draft penuh. Jadi awak hantar pada minggu ketiga dekat My Guru. Saya cek. Saya cek sama ada dalam kelas ataupun dekat luar kelas. Kemudian bila saya rasa macam, contoh Ainul Syairah. Ada lagi yang awak perlu betulkan ni, saya reject. Jadi saya reject dulu. Kemudian awak baru hantar balik untuk final pada minggu ke-5. Pada minggu ke-5. Selewat-lewatnya. Lagi awal lagi bagus. Jadi minggu ketiga ni hantar dekat My Guru tapi nanti dia akan ada 2 option. Satu option draft, satu option final. Jadi hantar as draft saja. Markahnya 20, organisasi dapat 12, bahasa 5, format 3. Mari kita tengok apakah markah untuk dapat cemerlang untuk esei ni. Untuk dapat 12 markah maksimum, 10 ke 12 lah cemerlang, anda kena ada pengenalan. Pendahuluan yang ditulis jelas, ada objektif, dapat kaitkan dengan konsep topik. Kemudian ada 5 isi. 5 isi. Jadi kalau awak buat 4 ke 3 ke, awak akan dapat markah standard saja macam ni. Okey, jadi kalau nak dapat markah cemerlang, kena ada 5 isi dan huraiannya berfokus. Okey,
Satu isi 0.5 markah, huraian 1 markah, contoh 0.5 markah, kesimpulan 1 markah. Jadi darab dengan 5, maka anda dapatlah markah 10 ke 12. Okey, bahasa pula kalau nak dapat cemerlang kurang dari 5 kesalahan akan dapat markah 5 penuh. Okey, saya terangkan detail ni sebab hari ni sementara awak tengah tak ada kerja sangat ni, maksudnya kerja khusus lain lah. Kerja assignment lain. Jadi kita buat essay dulu Jenis dan saiz font langkah 2 baris yang format yang saya bagi tahu tadi tu semuanya membawa 3 markah penuh. Jadi totalnya 20 markah. Okey. Selain essay, kita ada juga tugasan pembentangan. Yang ini saya akan bagi 3 minit. Minggu ketiga nanti. Minggu depan kalau semua dah settle buat kelas semua ni, jadi saya akan berikan anda saya yang akan tentukan contoh nama A, nama Syukri, bentang tajuk ni dan sebagainya. Okey, saya akan tentukan. Jadi kalau tak dapat modul lagi tak apa, boleh cari dekat perpustakaan ataupun dekat internet bahan untuk membentang tu. Sama je. Okey, nanti saya akan terangkan lebih lanjut yang tu lah. Jadi bentang secara live dalam kelas, awak sediakan slide, PowerPoint, awak bentang. Jadi awak yang jadi cikgu. Okey, kecuali kalau ada yang mempunyai masalah internet, barulah dia kena rekod video. Masa membentang ataupun masa rekod video tu 3 hingga 5 minit sahaja. Kalau lebih, maka ditolak lah, itu saja. Okey, jadi makannya 20. Kemudian kita ada latihan modul. Yang ni yang sebab saya cakap wajib beli modul. Wajib beli modul ni sebab kita nak buat latihan dalam ni. Bahasa Melayu yang awak akan belajar ni bukan macam bahasa Melayu zaman sekolah dulu. Dia semuanya macam lebih kurang linguistik, tata bahasa. Okey, jadi kita kena buat banyak latihan. Okey, jadi hantarnya macam kalau kawan awak dah bentang tajuk unit 2. Jadi kita terus buat latihan unit 2, terus hantar. Saya tak nak kumpulkan sebab dah beberapa semester saya suruh kumpulkan. Bila akhir nanti awak tak buat. Sebab ramai pelajar realitinya dia macam pahat dengan penukul. Sekali ketuk, sekali jalan. Jadi saya tak nak macam hujung nanti, baru hantar semua. Sekali tak cukup. Jadi sayang markah awak. Sedangkan sini 30 markah. Okey. Kemudian pentaksiran akhir, objektif melalui Google Form. Objektif Google Form. Okey, jadi hanya 4 unit yang dimasukkan. Jadi nanti anda akan jawab secara dalam talian. Kemudian jawab Google Form tersebut, dapatlah 30 markah. Saya katakan bahawa soalan pentaksiran akhir ni sangat susah. Sangat susah. Soalan keliru, jawapan pun keliru. Tapi tak mustahil untuk awak skor tinggi. Okey, ada apa-apa soalan berkenaan dengan tugasan? Okey, tak apa Sunway, nanti tunggu sekejap saya nak ambil kedatangan awak. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada cakap. Puan? Ya. Bila dah boleh start buat essay tu? Hari ni. Hari ni start? Yep. Essay tu tulis tangan ni? Tulis dalam Microsoft Word. Oh, Okay. Okay. So kita pergi kepada essay. Ni tugasan untuk hari ni. So awak bolehlah update status nanti. Minggu pertama dah ada kerja. Okay. Okay. Jadi nanti awak nak hantar essay, okay, awak hantar gunakan yang ini, template ini. Okay, template ini maksudnya benda ni kena ada muka surat pertama, kemudian barulah essay awak. Okay, tulis nama, nombor matrik, kumpulan C. Okay, anda perlu menulis karangan bagi bahan rangsangan yang diberi. Ini bahan rangsangannya iaitu poster yang dikeluarkan, infografik yang dikeluarkan oleh bernama, sumbernya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Esei perlu ditaip menggunakan tulisan Times New Roman 12, langkau 2 baris dan buat imbangan teks. Okay, justify kat sini. Panjang ialah 3 hingga 4 muka surat. Berapa isi kena ada tadi kalau nak dapat markah cemerlang? 5. 5. Berapa perenggan kena ada? 7. Ya, kalau 5 logiknya 7. Cuma kalau isi tu, satu isi tu terlalu panjang,
boleh pecahkan kepada 2 perenggan sebab kita mementingkan keseimbangan perenggan juga. Okey, jadi cara nak tulis esei sama macam sekolah, cuma level awak sekarang ni awak dah berfokus. Okey, contohnya pendahuluan. Pendahuluan awak boleh tulis pasal banjir juga tapi belum masuk isi. Okey, contohnya awak boleh buat punca banjir. Apa punca banjir kelas? Sistem pemaritan tidak elok. Bagus. Okey, menyebabkan longkang tersumbat, lepas tu air hujan yang turun tu tak dapat mengalir baik, jadi maka jadilah banjir. Lagi? Kalau dekat pantai timur ada longkang ke? Tak ada. Jadi kenapa pantai timur banjir? Monsun kot, monsun. Okey, monsun. Okey, dah memang laut bergelora. Lagi satu lagi dekat Pahang, apa yang berlaku? Dekat Pahang. Dia buat apa? Pembalakan, betul. Bila pembalakan berlaku, hutang ditebang, jadi bila hujan turun tu dia tak dapat serap air. Sebab tanah dah tercemar macam tu lah. Lebih kurang So dia akan jadi banjir yang turun sekali dengan balak tanah semua. Jadi yang jadi masanya kat bawah ni lah rakyat. Okay. Jadi 3 punca tu dah cukup. Pilih je mana-mana salah satu. Okey, kesan banjir pula. Apa yang akan berlaku kalau berlaku banjir? Kerosakan harta benda. Kerosakan harta benda. Baru beberapa minggu yang lepas negara kita, Selangor semua ni dilanda banjir secara besar-besaran. Sekarang Segamat tengah banjir. Okey. Jadi berlakunya banyak kerosakan harta benda. Barang-barang semua. Lagi selain kerosakan harta benda? Kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa. Okey, itulah yang paling penting. Jadi awak cerita pasal banjir, punca mungkin satu, lepas tu kesan banjir, kehilangan nyawa, kerosakan harta benda. Lepas tu awak buat ayat arah. Maksudnya nak masuk isi ni. Oleh hal yang demikian, semua masyarakat perlu mengetahui apakah panduan keselamatan sebelum, semasa dan selepas banjir bagi memastikan diri sendiri dan keluarga selamat. Dah. Lepas tu masuk pada perenggan kedua. Panduan keselamatan sebelum banjir ialah cari satu isi. Jadi 5 isi tu boleh ambil satu mungkin dekat sebelum, satu dekat semasa, 3 dekat selepas. Ataupun 2 sini, 2 sini, 1 sini. Terpulang. Asalkan ada 5 isi daripada infografik ni. Okey, boleh tak nak ambil isi daripada selain infografik ni? Tak boleh. Tak boleh, bagus. Sebab karangan berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Jadi nak ambil isi luar tak boleh kecuali dalam pendahuluan dengan penutup. Okey, jadi kita pergi satu persatu ni, awak nak buat isi ni. Satu, menyediakan kit kecemasan seperti air minuman, alatan kebersihan diri, makanan dalam tin, radio, menggunakan bateri, lampu suluh dan ubat-ubatan yang diperlukan. Okey, jadi dekat sini awak ceritakanlah kenapa perlunya semua benda ni. Macam dekat banjir Taman Sri Muda tu, kalau awak tengok dekat IG ke, TikTok ke, Facebook ke, antara bantuan yang diberikan oleh sukarelawan ialah bantuan power bank. Sebab mereka air tinggi, yang rumah 2 tingkat tu duduk dekat tingkat atas. Nak diselamatkan hanyalah yang bukanlah hanyalah, maksudnya yang diberi keistimewaan dulu yang urgent sangat ni ialah orang tua, kanak-kanak dan sebagainya. Jadi yang mana yang okey duduk rumah tingkat 2 tu duduk dulu kat situ. Tapi duduk dulu kat situ mereka tak boleh charge telefon, tak ada makanan juga. Jadi ada sukarelawan yang bagi power bank sebab nak suruh update selalu. Okey, wujudnya pelan komunikasi bagi memastikan perhubungan tidak terjejas sekiranya terputus hubungan. Maksudnya ada backup plan, plan B. Kalau tak ada telefon ni macam mana? Mungkin ada keluarga yang dah guna walkie-talkie ke, mana tahu kan. Okay. Kalau rasa macam susah ni isi ni, tak apa, ambil isi ni pula. Tapi sekurang-kurangnya kena ada satu isi bagi start kategori ni. Semasa, jangan sentuh mana-mana peranti elektrik jika anda berkeadaan lembab, basah atau berdiri dalam air. Okay, sebab ada arus elektrik. Jangan biarkan anak-anak anda bermain banjir. Ini betul lah berapa ramai nyawa yang terkorban. Okay. Jika terdapat risiko berlaku banjir kilat, segera ke tempat lebih tinggi. Sekurang-kurangnya alihkan kenderaan supaya taklah terlalu banyak sangat rosak.
Jangan berjalan melalui air deras untuk elak terjatuh dan cedera. Okey. Yang ini berjalan pun sama. Jangan cuba-cuba nak mengharung air sebab kita tak tahu arus tu laju macam mana. Minum air masak atau air berbungkus sekiranya tiada air bersih. Okey. Kemudian selepas banjir apa yang perlu dilakukan, jangan hampiri talian elektrik yang putus ataupun jatuh. Maksudnya banjir dah reda, dah boleh masuk dalam rumah masing-masing. Kemudian awak pergi, saya saja nak switchkan elektrik. Tak boleh lah sebab kadang-kadang masih ada arus elektrik. Elakkan makan makanan terdedah daripada banjir. Okey? Makanan yang awak jumpa-jumpa dekat rumah awak tu dah habis banjir awak pergi masuk, oh tak kena air ni, ada kat dapur, roti lah katakanlah roti. Lepas tu awak makan, tak expired lagi. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku waktu banjir tu. Mungkin lalat datang, mungkin tikus ke apa. Jadi jangan makan makanan yang terdedah pada banjir. Makanlah makanan yang masih berbungkus, biskut ke apa ke. Elak terdedah pada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Banyak penyakit yang dahsyat-dahsyat lah daripada air ni, macam cacar air dan sebagainya. Jadi bila banjir dah surut, air tu bertakung. Bila air bertakung, dia jadi air yang berpenyakit lah. Kalau air banjir betul tu macam sungai tu, itu tak apa. Itu boleh ambil wuduk pun. Tapi kalau air yang bertakung ni kita tak tahu. Dalam takungan tu mungkin daripada sisa kumbahan juga, daripada najis kucing ke, ayam ke. Jadi semua berkumpul dekat situ. Lepas tu awak dengan adik-adik awak ni masuk je dekat kawasan rumah, oh ada air sikit lagi, berenang. Jadi lepas tu terus dapat kudis dan sebagainya. Jadi jangan jangan. Okey. Jadi cara nak buat esei ni, pendahuluan tadi saya dah ceritakan. Kemudian isi, mula-mula awak kena ada ayat topik. Ayat topik ni maksudnya panduan yang perlu dilakukan sebelum banjir ialah macam tu. Apa isi dia? Itu ayat topik. Kemudian buat huraian. Buatlah huraikan sikit, 1-2 ayat macam tu. Kemudian masukkan contoh. Contoh, bila awak dah dekat universiti ni, contoh awak mestilah contoh daripada sumber yang berautoriti. Maksudnya fakta. Tak boleh reka-reka. Jadi contoh tu boleh awak ambil dekat dalam internet, sumber yang berautoriti daripada KKM, ataupun awak nak ambil daripada sumber akhbar. Ada yang tanya soalan ke? Angkat tangan, ya Syahira. Point contohnya kan kalau macam kita nak masukkan isu semasa boleh ke? Macam yang kan contohnya kita punya yang pasal makanan tu kan, kenapa ambil makanan macam tu, so cerita tentang yang diorang ada pecahkan My Day, kenapa makanan tu penting semua tu, boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Maksudnya masukkan tarikh semua tu lah, bila berlaku tu. Boleh? Bagus. Lagi bagus macam tu. Tapi awak kena ada sumber lah. Contohnya menurut bernama pada tarikh sekian berlakunya kejadian pecah masuk ke Madin, berebut makanan dan sebagainya macam tu. Okay? Baguslah tu. Itu fakta lah. Okay. Jadi banyak fakta. Memang sengaja saya pilih topik banjir ni sebab dekat dengan awak. Sumber ataupun fakta-fakta yang sebenar yang berlaku dekat internet pun banyak. Cuma pastikan sumber yang sahih. Bukannya yang awak dengar dari viral-viral ke cerita. Kita ambil pengajaran lah. Satu viral yang dia kata lelaki mabuk kan, naik trailer. Tapi sebenarnya lelaki tu apa? Apa yang berlaku dekat Sakit jantung. Jadi kita ambil pengajaran. Tak pasti jangan Kongsi. kongsi. Sekejap saya ambil. Okey, jadi lepas ada contoh, awak kena ada kesimpulan kecil. Apa contoh penanda wacana yang nak letak kalau menunjukkan kesimpulan kecil? Konklusinya. Lagi? Ringkasnya. Kesimpulannya. Akhirul kalam. Okey. Apa-apalah tuntasnya kan. Jadi kena ada kesimpulan kecil. Kaitkan semula dengan tajuknya. Contohnya macam tuntasnya kita perlulah minum air masak atau air yang berbungkus sahaja semasa berlakunya banjir bagi mengelakkan berlakunya jangkitan. Dah, sikit je. Okey, dah ada 5 isi, kemudian buat penutup. Penutup tu mestilah penutup yang komprehensif. Maksudnya merangkumi semua. Akhirul kalam, jelaslah bahawa terdapat beberapa panduan keselamatan banjir
yang melibatkan sebelum, semasa dan selepas. Lepas tu awak tulis kenapa kena ikut panduan keselamatan banjir ni. Bagi memastikan ahli keluarga dan diri sendiri bersedia dengan sebarang kemungkinan yang buruk akan berlaku. Lepas tu apa akibat apabila kita mengikut panduan ni? Sekiranya kita mematuhi panduan keselamatan banjir, tiada nyawa yang akan terkorban ke apa ke, buatlah. Jadi gunakan kesan dan akibat dekat dalam kesimpulan. Okey, faham tak? Jelas? Jelas, faham. Jelas. Good. Jadi mulai hari ni, habis je kelas BM ni, saya nak habiskan kelas awal. Jadi awak dah boleh buat esei ni, submit dekat My Guru, tapi jangan submit final lagi. Tekan draft dulu. Okey, saya akan buka tapak selepas ni. Ada apa-apa soalan tak sebelum saya akhiri kelas? Okey, kalau ada soalan, tolong tanya dalam grup WhatsApp. Jangan PM personal sebab saya memang sangat susah nak balas WhatsApp personal sebab student saya ramai. Jadi awak tanya dalam grup WhatsApp sahaja. Boleh? Boleh puan. Okey, good. Kecualilah kalau rasa benda tu aib sangat, barulah PM personal. Tapi kalau setakat nak tanya berapa perenggan ni semua tu, tanya dalam grup WhatsApp. Kalau saya tak sempat balas, mungkin ada kawan awak yang ingat apa yang saya cakap ni, dia tolong balaskan. Contoh kawan tanya berapa isi yang kena, so kawan awak yang lain yang memang tahu 5 isi dah. Okey, itu saja daripada saya untuk minggu ini. Jumpa lagi minggu hadapan. Siapa yang ada clash, bolehlah drop kelas ni sebab kita ada banyak lagi kumpulan BM yang lain. Kalau awak nak masuk kelas saya juga, saya mengajar kumpulan A sehingga H. A sehingga H sahaja. Kumpulan lain tu lecturer lain yang ajar, juga lecturer yang masih mengajar benda yang sama lah. Jadi sama je, tak ada beza pun. Mereka lagi hebat pun dari saya, okay? So kalau ada clash, bolehlah drop masuk kumpulan lain. Kita ada A sampai S. A, B, C, D, E sampai S. Jadi banyak kumpulan. Masuklah mana-mana kumpulan yang tak clash dengan jadual awak. Ada tak yang clash kat sini? Ada. Ada? Okay. So buatlah pilihan dengan bijak. Ada Okay, itu saja. Terima kasih. Siapa yang masuk lewat tadi tu, sila tunggu sebentar untuk saya ambil kedatangan. Yang lain boleh left. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih puan. Terima kasih puan. Terima kasih puan. Terima kasih puan. Terima kasih puan.